sharing. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi lagi sekali ya. Mr. Gemit. Ya, selamat pagi. Okay, seperti biasa sebelum kita mulakan kita punya perbincangan untuk mengetahui ada 7 goal daripada segi fundamental, technical dan juga sedikit analisis bookmap. Kita mulakan dulu dengan baca surah Al-Fatihah dan kita sedekahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda dan seterusnya kepada seluruh umat Islam sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, dan kepada yang bukan beragama Islam hendaklah bertafakur sejenak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, boleh try ni hari-hari. Okey, selamat pagi lagi sekali Mr. Gemit. Selamat pagi Hafiz ya. Okey, kita akan lihat dulu hala 7 goal daripada pandangan fundamental. Kita akan korek sikit demi sikit, hari demi hari kita akan cari apa yang membuatkan market itu bergerak. Sebelum ni kita hanya tahu market itu bergerak ke sana ke sini, ke support, ke resistance, ke contoh kalau ada yang pakai VWAP line, ke VWAP line, RBS, SBR, swap zone, macam-macam. Jadi apakah yang menggerakkan market ke arah tempat itulah. Jadi kita study pergerakan tu menggunakan fundamental. Jadi fundamental ni terbahagi kepada beberapa jenis fundamental. Ada yang jenis schedule, ada yang jenis yang tak schedule. Dia kira dalam kategori, kalau kita tengok di website dia akan tulis news. Jadi news pun macam-macam ada news. Biasanya news coincident yang amat bahaya dan kita boleh lihat coincident juga adalah penggerak market pada waktu bukan dalam schedule. Okey, kita persilakan Doktor Dr. Segumit. Doktor. Tak lama lagi kalau saya ada rezeki buat PhD. Okey, kita persilakan Segumit. Okey, terima kasih ya Hafiz ya. Harap semua sihat-sihat belaka pada hari ini ya. Kita akan mulakan. Jadi sebenarnya okey, seperti yang kita tahu macam Hafiz dah katakan yang coincident news adalah sangat penting kerana dia menggerakkan market juga ya. Dia menggerakkan market juga ya. Okey. Jadi pada hari ini kita akan tengok apa sebenarnya news-news yang sangat penting yang boleh membantu kepada kita mengetahui bahawa apa trend pada hari ini ya. Tanpa membuang masa, saya akan teruskan. Jadi hari ini seperti yang kita tahu adalah 27. Jadi kalau kita melihat kepada 27 ini, kita ada satu news pada pukul 7.30 PM ini malam sangat penting. Mana kalau kita tengok hari ini hari ini dia lebih awal daripada biasa. Dia biasa 8.30. Ini dia awal sikit. Mungkin Chef Powell nak balik awal kot. Yalah. Mungkin pelabur-pelabur stres dia nak tahu awal dia punya interest rate dia dia nak awalkan sikit. Sikit lah. Yalah. Jadi seperti yang kita boleh lihat kita ada satu news yang sangat-sangat penting. Jadi seperti yang kita juga ketahui yang J Powell ni apabila dia bercakap dia ada impact kepada market sebenarnya. Jadi kita tengah menunggu 7.30 ni untuk mengetahui apa yang akan berlaku, tapi kita ada news-news lain juga pada pukul 8.30 yang kita boleh harapkanlah sebenarnya. Jadi kalau kita lihat kepada sini ialah kita mendapat satu indication yang bahawa ini adalah leading indicator. Makanya kalau ia ni adalah leading indicator, maksud dia mempunyai impact
untuk menukarkan trend, ya, ataupun untuk menetapkan trend. Jadi seperti yang kita dapat lihat di sini, kita tahu yang apa yang mereka forecastkan ni adalah lebih bagus daripada yang sebelum ni, 0.3% compared to 0.2%. Jadi seperti yang kita harapkannya akan berlaku kenaikan ya, sebab dia mengharapkan yang lebih baiklah daripada sebelum ni. Kalau kita tengok data-data yang sebelum ni juga, beberapa bulan yang lalu juga dia memang ada konsekutif yang lebih baik daripada apa yang difokuskan sebelum ni lah. Okey. Jadi kita akan teruskan dengan yang next punya. Pada 8.5 kita ada durable goods order juga yang dipredikkan kepada 0.1%. Sama, tak berubah. Tak berubah. Ya, tapi ini negatif Ini negatif. Oh, sorry. Negatif. Tak apa. Ya. So kita dapat melihat ada penurunan sebelum ni di Ogos, ya. Ogos ada penurunan. Ini juga adalah leading indicator juga. Jadi penting untuk kita lihat kepada dua news ini sebenarnya ya, kerana dia adalah leading indicator Jadi kita kena tahulah, sebab kalau goods tu kan, contohnya dengan manufacturer tu macam mana kan, dia punya total value dan sebagainya. Jadi ini mempunyai impact. Tapi kalau kita tengok sini positif, maknanya dia tengah membantu jugalah kepada kenaikan jugalah. Jadi selain daripada itu, kita ada satu lagi news yang sangat-sangat penting pada pukul 10. Juga kalau kita lihat kat sini pukul 10, kita boleh nampak kepada CB Consumer Confidence ini juga adalah leading indicator juga. Jadi hari ini kita tengok ni banyak leading indicator. Jadi kita tahu ni yang bahawa dekat sini yang kita akan mempunyai trend lah yang cukup lama lah untuk hari ni lah, sebab ada leading indicator. Ya. Jadi seperti kita dapat lihat, yang ni penting kerana ini adalah survey daripada 3,000 households yang akan tanyakanlah bagaimana future ekonomi yang akan dikategorikan sebagai labor availability, business condition dan juga overall economic situation sebenarnya Jadi ini adalah penting kita jangkakan lebih baik juga daripada sebelumnya juga ya. Jadi memang hari ini sebenarnya kalau kita dapat melihat ada banyak news. Okey, untuk new home sales. Okey, new home sales dijangkakan rendah sedikitlah daripada sebelumnya. Yang ini dijangkakan sebelumnya, tapi ini juga adalah leading indicator juga. Ya, leading indicator juga. So seperti yang kita lihat, new home sales 2 bulan yang lalu juga adalah kurang jugalah. Ya, seperti yang kita dapat lihat, kalau sini pun 511, sini adalah 500. Ya, tapi kalau kita tahu yang sebelum pukul sebelum pukul 10 ni, kita tahu bahawa leading indicator kan menunjukkan kenaikan. Jadi bila datang pukul 10 ni kita hati-hati sikit lah. Ya, kita boleh hati-hati lah. Ya, kerana dekat sini apa yang diforecastkan adalah rendah daripada yang sebelumnya. Jadi kita ada USD juga, Richmond Manufacturing Index. Okey. Ini tak diklasifikasikan, okey, tapi ini juga mempunyai medium impact Ini mempunyai medium impact. Seperti yang kita lihat sebelum ni adalah -8, yang ni adalah -10. Jadi kemungkinan penurunan boleh berlaku lah di sini juga ya. Dan kita perlukan sesuatu yang melebihi kosong Sesuatu yang melebihi kosong. Kalau dia kurang daripada kosong, makanya dia akan mengalami pengurangan. Jadi kalau kita tengok berapa indikator yang kita ada, contohnya kita tak tahu Fed akan cakap apa, tapi kita akan tengok nanti dekat related news nanti, kita akan dapatkan news. Untuk 1, 2 kita dah tahu ia memang akan kuat, dan kita tahu CB confidence juga bagus, dia akan menaik. Kita ada FOMC 955, 955 kita ada lagi satu. Untuk ni juga. Yang ni pun kita tak tahu lagi. Jadi kalau kita lihat, kita ada 3 leading kita boleh kata 2 leading indicator. Satu yang kita tahu yang akan menentukan trend dia sebagai menaik. Jadi makanya kita tahu yang US dollar akan naik lah sebenarnya, kerana daripada new home sales ni
New home ni sales ni memanglah dia mempunyai impact, tapi impact dia cuma satu saja. Dan Richmond Manufacturing Index ini tidak di apa kategoriskan lah sebagai indikator apalah. Okey. Jadi kita tahu untuk hari ini trend dia memang akan menaik. Jadi tapi kita nak tahu apa yang berlaku sebenarnya, apa yang lebih lanjut dan sebagainya, apa yang berlaku sebab kita tak ada related news. Kalau lepas tu kita boleh pergi ke news dan kita boleh melihat kita ada fundamental analysis di sini, ya. Dan kita juga ada latest news yang kita boleh tengok iaitu 19 minit siang ago. Okey, apa yang berlaku dan sebagainya. Okey, tapi kalau kita nak yang lebih lanjut, bagi saya guna investing.com lah. Okey, so saya nak tahu kan. Jadi saya buat apa? Saya pergi ke investing.com. Tak sini. Sorry guys, saya akan mute dulu. Okey. So guys, saya rasa kita dah hilang ni, tapi tak apa. Jangan apa. Dia punya ni. Semua dia punya. Okey, jadi tadi kita bercakap tentang kita nak news yang spesifik. Kalau news yang spesifik saya suka guna ni investing.com. Okey, investing.com XAUUSD. Jadi kita boleh pergi ke news. Berita. Memang ambil masa sedikit lah. Oh, dia tak update lagi 20 Julai. Masa lagi memang ambil masa sikit Apa kita tukarkan. Terima kasih lah. Okay. Okay. Jadi kita tahu kita boleh lihat apa yang berlaku related dengan gold ni. Kalau kita tengok ni yang pertama ni, gold inches up, copper recovery hampered by Chinese wars. Okay, gold ada kenaikan sedikit. Berlaku kenaikan ada kenaikan untuk gold. Ini adalah 1 jam yang lalu Mana kita tengok. 1 jam yang lalu. Gold Ini pukul 11 ya. 11 dia. Betul lah. Betul lah. Ni kan? 10. 10. Tahulah 1 jam ni. Maksud dia ada kenaikan sedikit. Ada kenaikan sedikit seperti yang kita lihat kat sini. Okey. Jadi kita tengok gold ada inches up, copper recovery hampered by Chinese wars Okey, gold ada naik, copper dalam ni was cut short by data showing more than weakness in Chinese industry. Okey. Copper ni ada masalah sedikit kerana biggest importer dia adalah China sebenarnya. Jadi China ni sekarang ni dia ada economic lockdown dan juga dia sebenarnya kurang dalam industrial activity dia. Kerana previously dia datang dengan zero COVID policy dia dan sebagainya. Dan ini sebenarnya menyebabkan bahawa copper price masih tidak stabil lah. Dan juga seperti yang kita tahu di Escondida di Chile juga kita ada strike di sana. Jadi ini membuatkan dia punya ada masalah lah dengan dia punya copper production. Okay. Dia dah bagi dah yang baru tu kan. Below 16 in the coming bawah sekali. Bawah sekali tu. Ya. Macam dia target turun. Macam target turun juga betul. With gold prices falling below 2 key support levels in recent weeks 1700 dengan 1650. Maksud dia ada melepasi lah. Kan? 1700 dia paling pun dia dah sampai dia sekarang ni dia target ke support 1600. 1600 bawah tu lah yang kita tanda tu. Yang ni orang bawah sikit, di bawah lagi lah. Bawah lagi lah, rendah lagi lah. Yalah.
Ya betul, sebab dia dah cross 1650 dengan 1700. Sebelum ni 1700, 1650 kan. Betul. Sangat betul. Kita boleh dapatkan range lah daripada news juga. Sebenarnya news pun penting lah sebenarnya. Walaupun kita boleh calculate range dia, tapi news pun penting, so kita boleh matchkan lah kita punya open dengan kita punya close price untuk hari tu. Jadi memang ada down, silver, platinum, okay. Dan yang ni penting Focus is now addressed on Federal Reserve Chairman Jerome Powell. Maksudnya dalam investing.com ni dia ada bagi tahu dekat satu tempat ni news punya bahagian. Yes, news punya dia dah bagi tahu dah. Yeah. Apa yang perlu kita fokuskan. Jadi kita dah tak payah tengok yang macam-macam, kita tengok pada apa yang J Powell cakap lah. Yes, betul. Sama ada J Powell cakap dia boleh naikkan interest kan. Ya betul. Ya betul. Tapi kalau interest naik, makanya dia punya ekonomi pun naik juga. USD naik lah kan. USD naik ekonomi lah. dia naik. Ya betul. Sebelum ni memang dia hawkish lah. Sebelum ni lah. Sebab kan. They had struck in extremely hawkish tone during the Fed meeting last week. Sebab tu bila dia naik, sebab tu US dollar menguat. Untuk masa lama, masa tu dia hawkish. Tapi sekarang ni kita kena tengok apa yang akan berlaku lah sebenarnya. Ya. Jadi kita, ini sebenarnya bagus ni. Ini sangat bagus kerana dia boleh memberikan kita faktor-faktor yang akan efekkan market. Tapi betul lah, kita kena tengok yang coincident jugalah. Sebab coincident adalah yang akan masuk kan dalam masa yang yang kita tak ada schedule macam contoh daripada pukul 4 kan sampai pukul 7.30 kan. Kita tak ada apa benda kan. Jadi untuk tu macam Hafiz selalu kata, kita boleh tengok kepada latest news lah. Kena selalu tengok lah. Saya tengok lah apa yang berlaku dan sebagainya. Sebab setiap candlestick ada cerita lah. Sekurang-kurangnya 1 jam sekali pun kena tengok. Kalau kita tengok dekat situ, tengok sekarang 27 minit yang lepas kan. Kita tengok dekat situ 26 minit, 20 sama Maknanya setiap jam mesti ada satu news. Biasanya lah kalau kita tengok setiap jam, kita akan tahu movement dia nak pergi mana. Itu 1 jam, 20 minit lepas, 1 jam lepas, 2 jam lepas, 3 jam lepas, 4 jam lepas, 5 jam lepas, 6 jam lepas. Bermaksud setiap jam mesti ada benda yang menggerakkan market, iaitu newsnya lah. Itu pada saya punya pemerhatian lah. Jadi segimit boleh. Saya rasa betul. Explore benda tu kan. Saya rasa betul. Sebab ni adalah correlation. Apa yang dia tunjuk kat sini adalah correlation. Makanya sebab kita tengok pada Forex Factory ni, makanya kita melihat kepada keseluruhan. Jadi kita tahu apa yang berlaku dengan Euro USD, kita tahu apa yang berlaku dengan AUD USD, kita tahu apa yang berlaku dengan Japan kan. Jadi semua ni adalah macam satu benda yang kita boleh gunakan untuk semua pair yang kita tengah trade. Ya. Jadi kalau kita baca kat sini tiba-tiba lah kalau kita masuk untuk gold. Tapi siapa tahu kan kita tiba-tiba kita tak rasa macam kita nak trade gold lah. So kita boleh pergi ke kepada investment produk yang lain dan kemudian kita boleh trade according to the news yang kita ada ni. Sebab kita kalau dah tahu Great Britain contohnya nak jatuh, kenapa tak kita sell je kan? So macam tu lah. Kita boleh lihat Dan juga kalau kita tahu bagaimana semua news ini related dengan each other, makanya kita boleh perkukuhkan trading kita lah. Dan juga kalau campurkan dengan technical indicator sekali, so confirm kita akan dapat lebih kukuh lah. Ya betul. So yes, begitulah sebenarnya kita pergi. Bagi saya sebab saya check pada leading indicator, saya tengok yang leading indicator mempunyai satu impact masa yang lama. Jadi memang saya tahu yang US dollar akan naik lah sebenarnya. Tapi kalau saya nak tengok betul-betul, kita kena sentiasa perhatikan lah. Seperti yang Hafiz kata tu, kita kena sentiasa perhatikan apa yang berlaku dalam setiap jam tu. Supaya kita boleh tahu apa yang tengah berlaku sebenarnya. Jadi di investing.com ni kita dapat tahu apa yang bakal berlaku dan kita boleh tahu apa faktor-faktor yang penting yang perlu kita lihat. Contohnya macam dia akan bagi tahu macam kita kan kena fokus atas ni,
Federal Reserve Chairman Jerome Powell. Kita boleh tengok apa yang buatkan copper price sebenarnya betul-betul turun kerana China mempunyai lockdown daripada segi dia punya ekonomi ya. Jadi kita boleh tengok dekat sini dan sebagainya ya. Jadi itu sajalah yang saya nak beritahukan untuk hari inilah sebenarnya. Saya tak ada banyak perkara nak bagi tahu. Bagi saya range saya masih berpegang lagi lah sebab kita belum sentuh lagi yang 16 kan. So saya masih berpegang lagi daripada 1600 sehingga 1700. Itu saja. Terima kasih. Okey, sama-sama Mr. Gemit. Okey, jam. Assalamualaikum. Izin join cikgu. Waalaikumsalam. Join je. Okey, kita tengok dekat chat pula Oh, kalau kita tengok dekat sini macam-macam chat dia Jadi yang ni kalau siapa yang pakai pivot line pivot line dekat sini ada pivot line traditional traditional. Jadi macam mana nak guna pivot line ni? Ini first indikator yang pernah saya gunakan dulu 2-3 tahun lepas. Indikator ni mudah je guna. Dia predict hala tuju market sama ada buy ataupun sell Okay, kalau tengok dekat sini ini adalah dia punya line pivot. Line pivot ni bermaksud kalau daripada atas melepasi line pivot maknanya dia akan buat penurunan lah. Dan apabila dia nak melakukan kenaikan dan kenaikan tu adalah strong jadi dia kena melepasi pivot line yang ni. Pivot line ni dia ada sebenarnya harian punya point pivot point harian. Lepas tu yang ni kemungkinan adalah pivot line untuk 1 week. Jadi dekat luar mungkin dah ada pivot line macam contoh ada yang menggunakan pivot line yang free tu di MT4 pun ada pivot line tu kalau kita tengok ada yang free dan ada juga yang daripada luar yang free. Yang famousnya banyak yang menggunakan daripada intraday punya website ada pivot line tu. Jadi ini salah satu indikator untuk arah selain daripada kita gunakan yang ni indikator trend ni kita boleh blend lah benda tu Jadi okey kita tengok kita tengok yang kosong ni Okey, seperti biasa ni kalau kita nak buat range untuk menggunakan chart ataupun analisa teknikal Jadi kita boleh ambil yang biasa saya buat adalah kita menggunakan support dan resistance yang terdekat Kalau kita tengok dekat sini, yang sini masih lagi kita menunggu untuk dia pecah. Kalau tengok ini adalah H1 tapi yang strongnya kita ambil H4 lah. Kita H4, satu ini adalah dia punya yang paling atas. Ini kita buat untuk resistance Okay, lepas tu kita nak ambil yang paling bawah. Yang paling bawah ni maksudnya dia belum lagi menjadi support yang paling hampir. Sebabnya dia kena ambil yang kalau ikutkan macam ni, ini adalah yang paling hampir. Tapi semalam dia dah pecah. Jadi bila dia pecah, dia akan mencari support yang seterusnya. Dia akan daripada yang ni resistance ni sampai yang terbaru punya. Sebab ini dia dah pecah, dia akan ambil yang baru. Jadi yang baru tu yang kita ambil daripada yang ni lah, yang sebelum-sebelum ni, yang kat belakang ni. Jadi kalau yang dekat belakang ni kalau kita nak ambil, nak scroll jauh Ni setiap hari kita orang reset dia sebab kita nak macam nak nampak
benda tu kita buat hari-hari untuk senang faham lah. Okey, ni yang sekarang 16.30 . Okey, yang ni adalah daily. Daily, okey, ni adalah dia punya kawasan dia. Kita boleh try ambil dekat sini. Kan. Saya cuba ambil yang berdekatan dengan ni. Mana price dia tadi? Kita ambil super daily. Sekejap. Bukan ni. Ni silap ni. Dekat bawah. Change. Nanti saya nak cari je sebenarnya ni. Pakai H4. Yang ni senang nampak kan. Lepas tu baru cari ni memang kita tunjuk macam ni. Tapi kalau yang dah tahu buat tu, jadi benda tu tak payah delete. Jangan delete. Yang dah tahu buat lah, saya beritahu yang dah tahu buat, jangan delete. Saya delete hari-hari sebab hari-hari saya nak tunjukkan benda yang sama. Tak kira lah benda tu dah jauh ke kan. Terpaksa buat macam tu sebab kadang-kadang ada yang baru join dan dia orang tak tahu macam mana nak tengok. Okey, kalau dekat sini, ini adalah yang sekarang yang bergerak sekarang ni 16.30. Jadi kalau dekat time frame H4 kita nak ambil dia punya shadow satu sama je macam semalam Ini satu Dan kalau kita nak ambil yang sini sebab ni adalah dia punya shadow. Ni shadow dia. Dan kalau saya ambil kat sini benda tu bersambung kat bawah. Ada lagi satu resistance dekat bawah. Jadi saya include dia sekali. Maknanya support yang ni dengan support yang bawah dia. Sebab dia dekat-dekat kan. Jadi ingat tak yang semalam saya buat macam ni? Benda yang sama saya buat. Jadi ini yang range yang semalam. Dan kalau benda tu boleh turun lagi ke bawah, maknanya yang ni adalah yang baru. Ataupun kita boleh ambil yang ni juga. Tapi kalau dalam daily saya rasa, walaupun saya tak tengok, saya dapat rasakan dia mesti sampai bawah juga. Yang daily. Jadi kita ambil je yang bawah, yang daily. Kalau yang ni pun biasa dia akan sampai juga ke bawah kalau dia dalam news Jadi yang ni pun kalau kita tengok kenapa saya ambil yang ni, saya ambil yang ni. Sebab kalau kita tengok dalam penurunan, lepas tu buat kenaikan, ni yang paling bawah, ni dah kenaikan, dia stop bawah, lepas tu dia buat kenaikan, ni yang paling bawah. Jadi saya ambil dia punya range lah. Saya ambil dia punya support yang ni, body to shadow, ni pun body to shadow. Dan kalau kita tengok dekat sebelah-sebelah ni, dia dalam lingkungan significant support resistance dia ada support, dia ada resistance. Jadi kita buatkan dia punya zone. Sama juga dekat sini support. Kalau yang bawah ni resistance. Jadi ni adalah kebarangkalian zon-zon dia.
Jadi bila kita dah tandakan, jadi walau bila ada news kita dah tahu kat mana maksimum dia akan pergi. Itu adalah maksimum. Sebab bila news, sebab kita tengok pada news kan. Dan kita pun malam-malam pun kita trade news. Jadi kita kena tahu dekat mana berakhirnya pullback ataupun dekat mana TP punya tempat lah. Pasal hilang. Oh, okey. Okey, bila saya dah tanda macam ni, saya tak pakai kotak tadi sebab kalau pakai kotak dia kena tarik dia jadi jauh kan. Jadi kita pakai yang ni baru kita buatkan kotak lah, lagi senang. Okey. Ini adalah dia punya kotak target. First target adalah di 1806, 1607. Kalau dipecah maknanya dia akan pergi yang bawah dia pula. Makanya kita buat lagi satu kotak. Ni kalau perasan benda ni sama je macam semalam walaupun saya ni kira macam ingatan kurang-kurang sikit, tapi bila kita buat benda yang sama je jawapan dia. Betul tak? Ni yang semalam. Yang ni yang zon yang bawah, ni yang zon yang atas . Ini zon yang possible dia akan pergi dulu lah. Bila ada news mungkin baru dia akan pergi ke bawah ni. Maknanya malam ni nanti kita akan tengok lah. Okey. Ini pandangan di 4 jam. Okey, maksudnya kita ada dua zon. Satu zon yang ni adalah zon resisten yang berdekatan, yang ni adalah dia punya support. Okey, bila kita dah dapat benda ni ada beberapa zon Ini yang terampil. Kalau dia pecah ini maknanya kita sampai sini dah. Kenapa saya tak buat yang atas? Sebabnya sekarang ni kalau dalam news dia bagi range saya pun berpandukan pada fundamental juga. Dia bagi range dalam 1650 sampai 1600. Maknanya yang ini 1650 sampai 1600 di bawahnya. Maknanya yang ni adalah di tengah-tengah. Tengah-tengah. Dan yang ni adalah di maksimum 1650. Betul tak? Jadi apa yang diberitahu oleh fundamental adalah relevant untuk kita sesuaikan penggunaannya di technical. Dia sama je. Kadang-kadang saya rasa macam orang technical tu pun, orang fundamental tu pun dia tengok technical juga. Kat mana poin-poin dia. Jadi bila dia orang guna, kita pun tahulah tempat-tempat dia. Jadi tempat ni adalah kebarangkilan berakhirnya. Kalau dia nak hantam, dia main di area sini je. Kalau hantam tapi dalam USD masih kuat. Jadi walaupun dia nak naik atas, tapi USD strong, dia akan sampai sini dia hard dia. Dan selebihnya dia akan turun bawah. Jadi kalau yang nak sell maksimumnya adalah daripada sini. Ini sell dia dalam kategori low risk dan bila untung dia adalah besar. Sebabnya daripada ibaratnya daripada pucuk. Dia sell daripada pucuk dan TP-nya di akar. Dan kalau dia biar dia punya TP dia sampai ke bawah ni, mungkin juga kalau news adalah kuat dia boleh sampai juga dia semua bergantung kepada news . Kalau kita tengok dekat sini 277 dan ini adalah range harian kita bagi dalam 250 ke 300 ke 400 lah, macam tu lah range harian, dan ni termasuk dalam range harian 400 pip. Kalau dia nak pergi ke bawah dalam 700 pip, maknanya dia perlukan satu news yang betul-betul powerful. Dan mungkin juga range ni untuk 1 minggu punya.
Jadi tempat-tempat TP adalah tempat-tempat support ataupun resisten. Kalau yang turun ni adalah support lah, kita gunakan support. Dan support tu, TP support tu adalah boleh dicapai apabila ada bantuan news. Kita biasa bagi tahu mesti ada bantuan news baru dia pergi. Kalau dia belum ada news yang strong, makanya ni adalah dia punya range. Jadi dia akan bermain atas bawah. Macam semalam kita tengok. Jadi kita buka yang 1 jam punya semalam. Ini adalah yang semalam. Betul tak? Jadi yang semalam pun, kita bagi range ni pun, dia bermain di dalam range ni. Maksudnya dia sideways dalam range 4 jam. Dia belum dapat pecahkan macam yang ni. Ni adalah dia punya range dan dia pecah sampai bawah. Jadi dia akan buat satu range yang baru. Kalau saya panggil ini adalah cluster. Pecah cluster, dia buat cluster yang baru. Jadi sekarang ni kalau kita trade, maknanya di Asia, lepas Asia makan apa? Lepas makan Asia makan apa? Oh, lepas makan Asia. New York kan? Maksudnya New York tu dia macam volatile. Dia main atas bawah. Maksudnya kalau dia main atas bawah, kalau kita di areas ni kita buy, tapi dia pergi sell, nanti dia akan masuk balik. Kalau kita sell, dia pergi buy, nanti dia akan masuk balik. Jadi kalau kita entry awal, makanya dia akan floating. Kalau kita entry lambat, makanya kita akan entry di resistance ataupun di support. Kita buy apabila sampai di support dan kita akan sell apabila price ni naik ke atas. Cuma yang entry awal dia akan floating kalau dia punya arah dia tak betul. Jadi jangan risau kalau dia floating pun, sebenarnya kita boleh balas balik untuk masuk balik dalam zone ni. Jadi perhatikan support dan resistance. Kalau kita nak buy, kita buy daripada bawah ni, dan kalau kita nak sell, kita sell daripada atas ni. Kenapa kita nak buy di support, nak sell di resistance? Sebabnya SL dia adalah di luar sikit je. Jadi kalau kita nak buy di sini, kalau dia floating, makanya SL ni jauh kat bawah. Kalau kita ikut pada time frame yang ni lah. Okey, lagi satu, bila masuk ke time frame 1 jam, kita ada lagi satu teknik. Teknik yang biasa saya share adalah V-wave zone. Dan sekarang ni V-wave zone, dia ada kenaikan dan dia cuba masuk balik ke line zone yang ni. Jadi yang tadi dia dah naik, dan yang ni dia turun, yang ni dia naik lagi. Yang ni saya ramalkan kalau dia buat kenaikan pun dia akan turun balik. Dekat mana possibility dia akan naik, makanya kita boleh menggunakan technical analisa, support become resistance, resistance become support. Andai kata dia belum lagi boleh sampai ke resistance. Sebab bila ke resistance ni, dia memerlukan satu momentum yang kuat. Dia memerlukan momentum yang kuat. Jadi sebelum ada momentum yang kuat, makanya dia akan sampai ke area-area macam ni. Support become resistance, resistance become support. Jadi kita boleh target juga kalau ada buy, TP-nya dekat sini dululah. Ini kalau belum lagi berlakunya news, news penting. Jadi ini adalah zone untuk TP juga. Kalau dia kuat, baru dia pergi sini. Jadi siapa yang buy dekat sini, contoh kita punya entry dekat sini, apabila ini adalah zone V-wave, dia keluar daripada zone V-wave, dia buat pullback, dan yang ini akan meneruskan perjalanan, dan perjalanan tu mungkin akan terbatas dekat area sini, iaitu area support become resistant. Kalau kita sambung-sambung, dia akan boleh jadi juga SSR, significant. Dia kebanyakan support resistant. Jadi ini adalah tempat yang dia akan cuba sampai dulu.
Jadi TP adalah di area sini. Dan apabila price sampai di area sini, boleh kita cari dia punya sell setup. Sell setup untuk kita sell dan TP dia di area di sini jugalah. Sampailah ada satu masa news berlakunya news dan baru kita boleh TP di bawah ataupun di atas. Bila pecah bawah, maknanya ini TP seterusnya. Senang dia. Jadi kalau kita nak tengok line, sebenarnya kita ada pakai indikator super trend. Super trend. Jadi kalau super trend dia super trend pula. Linear progression channel linear progression channel dia akan bagi tahu kita adanya penurunan. Jadi kita tengok rojak ni. Macam ada ni. Ada bukan sama. Sini lain, sananya lain. Saya rasa yang tu pun tepi tu. Ya, betul lah. Ada linear regression. Okay. Okay, kalau kita tengok dekat sini menggunakan linear progression channel. Kalau kita pro, kita boleh je buat line. Pakai trend line lah. Trend line. Tapi yang ni kita pakai yang indikatornya, jadi tak payah susah. Kalau kita macam tengok dia berserabut, kan, kita boleh tutup je. Kita boleh tutup je. Jadi kalau kita nak pakai, kita boleh buka balik. Jadi benda mudah. Bila ada benda mudah, gunalah. Apa pun nak susah kalau ada benda mudah kan. Sebenarnya breakout pun sebenarnya semua ada dia punya indikator. Tapi kena tahu guna dulu lah. Macam kita menggunakan macam contoh kita nak tahu arah menurun ke arah menaik, kita menggunakan indikator indikator pula. Ataupun kita buat line channel. Line channel tu maksudnya ada dua line. Jadi line support bawah, line resistance atas. Kita gabungkan hujung ke hujung, kurang-kurang 2 penjuru baru jumpa macam ni. Jadi ini dia dah calculate cantik dah, tak perlu nak berubah. Jadi kalau selagi dia tak pecah atas ni, maknanya dia masih lagi dalam downtrend. Dan ada satu indikator ni, siapa yang ada biasa pakai ni, kalau yang dah follow lama tu, indikator ni dia dah bagi had dah. Kalau dia nak buat kenaikan, dia kena pecahkan dulu indikator sell ni. Jadi dia akan jadi satu lagi trend ataupun dia nak ubah trend menaik. Dan kalau nak tapis lagi, boleh tapis menggunakan divergent. Ini kita tengok divergent. Kita kena masukkan lagi satu indikator. Indikator AO, asam oscillator. Jadi kalau berbalik kepada ni, kat mana dia nak pergi? Kita nak sell kan? Ini adalah sell. Kita tak nak lawan arah, ini adalah sell. Jadi kalau kita nak buy, boleh ke tak boleh buy? Buy tu boleh tapi dia dalam risiko. Tapi kalau kita nak minimumkan risiko, kita kena tengok apa nak tengok. Kalau ada news, boleh tengok news lah. Dia boleh pergi sini. Tapi kalau tak ada news, kita berpandukan kepada tak tahu pandukan pada apa. Ini turun, naik. Kalau macam saya boleh pakai banyak benda lah. Ataupun tak pakai indikator boleh. Kalau dekat sini saya menggunakan Fibo, tarikan Fibo yang saya dapat daripada time frame yang kecil. Jadi saya tahu dia punya arah dia. Dan arah dia kemungkinan besar kalau dia akan mati dekat sini. Satu. Dan kalau menggunakan confirmation daripada lain punya technical indicator, makanya boleh menggunakan ini. Ini adalah stokastik. Ini adalah oversold. Dan ini adalah kenaikan yang baru bermula. Jadi bila ada kenaikan yang baru bermula, kita tak bolehlah sell. Betul tak? Kalau kita nak sell, tunggulah dia overbought. Macam ni dia overbought. Baru kita ada sell. Yang ni kita kena buat apa?
kita tak boleh sell. Kalau nak buy, bolehlah follow buy. Dan buy, kalau kita buy, kita tak boleh buy terlebih-lebih. Dan kita kena pakai kaedah lain, iaitu macam kita ambil untungnya daripada support become resistant. Dia ada dua, satu dekat sini, satu lagi dekat sini. Ada dua. Dan kalau dekat sini kita tengok, kalau adanya divergent, maknanya dia boleh pergi jauh sikit lah. Mungkin dekat sini, area sini paling kurang. Dan kalau kita tengok dia punya pip pun 77 pip paling kurang pun dekat sini dalam 41 pip. Okey, kalau daripada manual punya counting ataupun ukuran daripada Fibo, kita boleh tengok punca kenaikan daripada time frame by time frame. Kan sebelum ni saya pakai time frame by time frame, yang tu saya buat sampai 1 jam. Jadi sekarang ni kita ada fundamental, dia saya tak bolehlah buat 1 jam. Jadi kalau kita tengok dekat sini dalam penurunan, dia pecah resisten yang berhampiran, ni berhampiran, maka yang memecahkan tu adalah candle yang ni. Tapi kalau kita nak tengok sama ada pecah ke tak pecah dalam waktu terdekat yang ni, jadi kena tengok dia punya open price apa semua. Kalau macam ni, batang candle yang ni saya kena tengok dia open. Mana nak tengok dekat area sini. Jadi kita tengok dekat sini open. Kalau dia nak naik, maknanya kalau bull, maknanya saya kena tengok yang atas. Yang atas tu adalah close. Close-nya adalah 1627.445. 27.445. Lepas tu saya kena tengok sini juga close dia. 27.515 kan. 515 yang ni 445. Maknanya ni lebih tinggi. Kalau kita tengok yang ni lebih tinggi, maknanya satu batang candle ni dia adalah bullish kan. Dia ada bullish engulfing, dan dia dalam waktu yang sama dia telah memecahkan resistannya ni. Maknanya dia pun kuatlah, dia strong lah. Dan kalau ada tarikan Fibo, kalau ada pula boleh tarik Fibo. Ini saya tengok pun dia dah achieve dia punya target. Kenapa dia dah achieve dia punya target? Senang dia calculate pakai mata je. Kalau dah biasa. Kalau tak puas hati pakai ni. Jadi yang memecahkan adalah yang ni. Fibo 161 adalah TP minima dia. Sampai ke ujung shadow bawah. Dan sampailah TP dia. Saya tengok mata je dah tahu. Kan? Ni ada TP minima. TP maksima adalah dekat sini, dan dia adalah sebaris di antara support become resistance yang ni dan support become resistance yang ni. Antara dua. Ya. Jadi apabila dia telah mengakhiri dia punya pullback ni dalam penurunan, maknanya yang naik tu adalah pullback lah kita panggil ni. Jadi bila dia dah berakhir, baru kita cari sell cari sell balik. Kenapa cari sell? Sebab dia adalah dalam downtrend. Dan mana TP-nya? TP-nya adalah di area sini lah. Ni adalah TP pertama. TP minima. Jadi kita biar dulu kenaikan yang ni. Okay, ada apa-apa nak tanya tak? Linear progression channel dia. Betul, linear progression channel. Saya kalau contoh saya ajar pakai scalping. Saya ajar scalping. Sebab ni saya macam buat cerita sikit lah kan. Jadi dia nampak panjang. Tapi kalau scalping dia nampak banyak. Jadi kalau scalping saya pakai M1 je. M1 pun tak nampak. Okay, M1 dia nampak banyak banyak setup Okay, kalau kita pakai linear progression channel dan juga yang ni je kita pakai. Ini adalah stochastic. Okay, kalau kita tengok dekat sini, ini adalah kenaikan dan kenaikan apabila dia berbentuk ataupun trend dia adalah up, maknanya kita akan cari buy lah.
Okey, kalau dekat sini kita cari buy daripada mana? Sini ada, kita tengok nak buy, maknanya kita buy daripada bawah lah. Maknanya daripada channel yang bawah. Ni channel yang bawah, lower channel ni, middle ni upper channel. Jadi kita tengok stokastik kita kat mana. Stokastik kita ini adalah oversold. Jadi bila nak buy, kenalah tunggu dia naik dulu. Kita tengok yang bawah ni dulu. Dia naik dulu. Ini bila naik baru ada confirmation untuk buy. Okey, kita tengok dekat sini dah naik. Jadi kita tengok dekat atas, ini ada engulfing. Kalau awal-awal dia tak ada engulfing kan, ni ada engulfing kecil lah. Mana yang betul-betul confirm adalah yang ni lah besar sikit. Kan? Baru kita anti buy. Kalau kita anti di engulfing yang kecil ni, maknanya dia dekat sini lagi, dekat bawah lagi. Dia mungkin boleh turun lagi, dia buat lagi satu lagi engulfing. Nanti kita boleh tengok yang lain-lain tempat kan. Jadi bila kita anti dekat sini, bila dia dah masuk, kita anti, ini ada kawasan anti dan TP dia dekat atas. Di kawasan upper channel. Jadi kalau anti dekat sini, ini pun dah 20 pip Ini baru M1 yang ni. Belum lagi, tak tahu lagi sampai bila, sampai berapa dia. Jadi bila macam contoh kat sini dia dah sampai dekat sini, ibarat dia macam dah achieve lah kan. Tapi sebenarnya kita boleh menggunakan tarikan Fibo sebagai TP Macam contoh, okey. Dalam penurunan ini adalah resisten yang berhampiran kena dipecahkan oleh candle yang berlawanan arah. Ini adalah bearish, bullish, pecahkan resisten yang ni. Jadi tarikan Fibo dibuat daripada candle yang berjaya memecahkan dia sampailah ke shadow yang paling bawah. Bukan shadow ni, shadow cari ni adalah cluster. Shadow mana yang paling bawah? Cari ni shadow ni. Okey, sampai shadow Jadi TP dia adalah Fibo 161. Ini adalah TP wajib dia. Fibo 161. Sampai dan dalam perjalanan pula dikuatkan oleh lagi buy signal daripada super trend. Ni ada Bollinger Band punya strategi pun semua ada ni. Jadi yang ni saya buat macam nak kasih macam contoh lah, orang pakai ni dia combine sekali bagi dia punya direction betul ke tak betul kan. Jadi bila banyak alasan kita boleh macam boleh terima lah. Bukan kita seorang dia cakap buy, ada orang lain cakap buy. Ni kira orang lah ni, orang ni kata buy juga, ni orang ni kata buy, yang ni pun orang ni kata masih buy punya mood. Kalau saya letak AO subsolator pun mungkin dia kata buy. Jadi kalau buat indikator, saya melambat indikator. Boleh dipanggil saya Mak Indi. Mak indikator. Okey. Ni indikator. Yang sebelum ni saya ajar indikator macam mana nak guna. Indikator ni pun ada saya ajar. Kalau sell ni adalah panjang, buy ni adalah pendek, itu amat bahaya juga untuk buy dalam tempoh yang lama. Sebabnya dia boleh pecah balik, dia akan jadi sell balik. Jadi buy yang naik ni, yang panjang ni adalah trend, yang pendek ni adalah pullback. Jadi pullback di tempo yang besar, kita ambil dulu dia punya dia punya SBR ke RBS ke support resistance ke macam tu, kita ambil dulu. Kita tandakan dulu untuk menjadi penentu arah maksimum kenaikan. Jadi maksimum kenaikan. Minimum dan maksimum lah, boleh juga buat dua. Biasa kalau saya macam ni, saya dah dapat TP1. Kalau saya nak tahu dia boleh pergi lebih jauh, maknanya saya akan ubah ke time frame M15. Boleh ubah. Jadi di time frame M15 kita tengok dia sebenarnya dekat sini tadi. Dan kalau kita tengok dekat sini, ada lagi satu penurunan yang dipecahkan oleh candlestick yang ni. Kita boleh ukur betul ke tak betul. Sama juga macam tadi kita ukur yang ni.
kita tengok dia punya close body dia adalah 1630, 30.67. Tengok yang sebelah ni 30.63, makanya tak pecah lagi. Jadi kita kena cari yang lain. Maka yang pecahkan adalah candle yang ni. Jadi tarikan Fibo dibuat daripada candle yang berjaya memecahkan ni sampailah ke hujung shadow. Faham tak? Saya nak faham apa? Fibo kan? Rasa boleh tarik tak? Okay. Fibo ni kena praktiskan juga. Ada Fibo yang kantoi. Kantoi ni sebab kita tak banyak alasan kenapa kita tarik. Yang ni kita ada alasan sebab dia adalah uptrend. Jadi kita tarik untuk target uptrend. Tapi kalau dia dalam downtrend, kita tarik Fibo, mungkin Fibo ni tak sampai. Ada sampai, ada yang tak sampai. Disebabkan itulah. Sebab kemungkinan kita SOP ataupun alasan dia tak cukup mantap. Jadi kalau dekat sini, kita boleh mensasarkan lagi satu kenaikan di time frame M5 yang akan berakhirnya dekat sini. Minima berakhirnya di sini. Okey. Ini saya bagi tahu sampai sini ya. Okay, kita tengok boleh ke sampai dekat sini. Tapi kita kena tengok ni juga. Ni sebab dia dah naik overbought kan. Bila dah overbought, kita kena tengok benda ni jangan sampai dia masuk dalam. Bila dia masuk dalam, bermaksud dia nak bagi sell pula. Jadi kita kena perhatikan. Sebab kita nak entry ni, kita kena perhatikan. Biar dia buat ke atas macam ni je. Dia tak masuk dalam. Macam ni kan. Dia tak masuk dalam kan. Kita buy kan. Katakan kita buy daripada bawah, dia tak masuk dalam, tak apa. Okay, kita biar je. Bila dia masuk dalam, bahaya. Kita kena ambil TP lah. Sama juga macam ni, kita perhatikan di time frame 5 minit. Tadi 1 minit dah kira TP1. Bila pergi ke 5 minit, dia ada TP dia yang lain pula. Sebab TP1 sampai, time frame 1 minit, TP1 sampai, time frame 5 minit, setup sampai. Tapi TP belum sampai. Jadi dia ada TP dia. TP dia dekat sini. Bila TP sini sampai, M15 ada setup sampai. Dia rated sampai daripada kan time frame kecil sampailah ke time frame besar dia akan itu dulu saya ajar SNR multi time frame. Jadi itulah multi time frame. Daripada time frame kecil ke time frame besar, daripada time frame besar ke time frame kecil. Kita cari entry daripada time frame besar sampai time frame kecil. Bila kita entry pula daripada time frame kecil, TP-nya daripada time frame kecil sampai ke time frame besar. Bermula time frame kecil dulu. Time frame kecil mungkin TP-nya 20 pip. Achieve pergi tengok time frame 5 minit, mungkin TP-nya jadi 30. Lama dia sampai time frame H1, H4 dia akan jadi 100 lebih. Jadi kalau kita tengok dekat sini apa yang ada di time frame yang H1 tu. Kita buang ni dulu, kita clearkan chart. Tengok apa yang ada dekat sini. Jadi di time frame 1 jam kita reset balik yang ni. Akhirnya dekat sini masih lagi relevan. Dia maksimum boleh simpan sini kan. Maknanya bila relevan, kemungkinan buy ni dia punya reversal dia boleh sampai ke time frame yang besar sikit. Ibarat dia macam 15 minit. Jadi bila TP1 sampai di time frame 5 minit, kita boleh tengok dekat M15 adakah ada setup buy lagi dan dia punya TP dia kemungkinan di sini ataupun di area atas ni. TP kita boleh lajakkan sendiri bergantung kita tengok kepada setup yang terhasil daripada setiap time frame. Mungkin nanti dekat sini, lepas tu time frame lagi satu dekat sini dan time frame lagi satu mungkin berakhir di ujung-ujung. Iaitu di area resistance dia kan, resistance shadow. Jadi itu adalah teknik SNR sebenarnya, SNR yang saya gabungkan nak mudahkan tengok menggunakan indikator. Tapi indikator pecahnya support resistance
Ada, tapi dia mungkin tak ada di dalam TradingView lah. Itu ada orang buat di luar TradingView untuk kegunaan MT4. MT4 ada. Okay, kita rasa kalau tak ada apa-apa soalan, kita dah sampai ke 1 jam. 1 jam dan kita nak habiskan lah kan. Sebab kita ada lagi kerja lain dan kita kerja tu researchnya. Jadi nanti kita akan sentiasa share apa yang kita tahu, apa yang kita dah buat research tu. Macam saya dulu, saya memang research indicator. MindIndi sampai jadi MindIndi, indikator ni. Muhammad Pendel. Muhammad Pendel. Okey, kalau tak ada apa-apa, kita mau undur dulu dan kita kita mohon maaf kalau ada apa-apa kesilapan, kesalahan. Dan kita jumpa lagi esok hari di hari yang lebih kurang sama. Dan saya sudahi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jaga diri. Bye-bye.